أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada tarikh pertama tu kita tak dapat berjumpa, tak dapat bertemu, tapi dengan izin Allah hari ini dapat juga bertemu, walaupun tengok jalan raya tu sangat terkejut lah, sangat terkejut. Bukan hanya jam daripada utara menuju selatan, tapi jam juga daripada selatan menuju ke utara. Rupanya orang utara pergi bercuti di KL, ya, pergi bercuti di Port Dickson. So depa pun tengah on the way balik. Kelang kabut dengan kami pula hari ni pun macam tu juga. Kalau tidak dia sampai awal sikit. Okey, tapi itulah, ya, Allah bagi kita kebaikan, maka kita guna kebaikan tu dengan penuh kemanfaatan. Meneruskan pengajian kita ini, sebelum itu kita bagi peringatanlah kepada diri kita dalam keadaan kita menyambut 31 Ogos ni. Merdeka, kebanyakannya orang merdeka dari sudut zahir pun kita tak merdeka. Keputusan kita tak boleh buat pun. Ya, tidak sempurna kemerdekaan kita. Tapi kita nak belajar betul-betul merdekakan daripada sifat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merdekakan daripada sifat bid'ah yang kita tak sayang Nabi itu, kita pergi kepada sunnah. Merdekakan akal fikir kita supaya bermatlamatkan, seperti mana yang Nabi kata bahawa barang siapa yang mencari akhirat, dunia akan datang mengiringinya, dan barang siapa yang mengambil dunia, akhirat bakal tercicir. Otak kita tu merdekakan daripada hubbud dunia, ya, merdekakan segala-galanya insya-Allah. Moga-moga dengan usaha kita Allah memberkati perjuangan kita. Muka surat 66 ya. 66 kan? 66 perenggan yang pertengahan tu kan? Okey, baik. Kita masih berada dalam bab 4, saya mestilah bersifat seorang muslim terhadap ahli keluarga saya. Hari itu saya mestilah muslim dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak. Masuk bab keempat, bukan hanya kita akidah nak betul, ibadah nak betul, akhlak nak betul, tetapi ahli keluarga kita juga, dia punya akidah kena betul, ibadah kena betul, akhlak kena betul. Kita tak nak seorang-seorang ikut siapa nak masuk syurga ikut suka hati, siapa nak masuk neraka ikut suka hati. Bukan. Tambah-tambah kita yang lelaki akan bakal dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak pernah berhentilah. Orang perempuan dia pun tak terlepas tangan juga, orang perempuan pun sama juga, tanggungjawab masing-masing dia kena lakukan. Maka usaha kita setelah kita cantik dari sudut ibadah, cantik dari sudut akidah, ibadah, akhlak, dan kita masuk dalam bab yang keempat, iaitu kita kena capaikan tiga-tiga benda tu kepada ahli keluarga kita. Ayah cantik dah, serban cantik, nala reka, mai jubah pun cantik, janggut sampai ke perut. Tapi anak tak disuruh menutup aurat. Anak umur 21 tahun kerja pramugari. Contohlah contoh. Kalau kita dah bagi tahu tapi dia tak dengar cakap tu, nak buat macam mana? Bukan nak boleh bubuh parang kat tengkuk dia. Tapi kita didik daripada awal. Suami ni kau cukup elok, dapat bini seluak ketat melekat, berketui-ketui badan. Takut. Bukan kata suami tak jaga ke. Kalau suami tak jaga, dosa lah. Tapi kalau dia jaga dah, tapi bini tak mau dengar juga, hak tu dia tanggung sendiri. Ya, jadi kita kena usaha macam mana yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ataupun surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23. Allah bagi tahu kita ni kalau masuk syurga esok,
kita akan digabungkan dengan ahli keluarga kita yang beriman, termasuk mak pak kita, pasangan hidup kita, dan juga anak beranak zuriat keturunan kita. Ya, itu disebut dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd itu disebut surah 13 ayat 23. Baik. Hari ini kita sambung di muka surat 66, masih di pembukaan cerita tentang saya mestilah menjadikan keluarga saya itu muslim seperti saya juga. Bukan saya seorang nak masuk syurga, tapi nak bawa mereka juga. Baik. Dari penjelasan ayat di atas, iaitu ayat-ayat daripada surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 213 hingga 215, bahawa bertanggungjawabnya seorang muslim selepas tanggungjawab ke atas dirinya sendiri ialah tanggungjawab terhadap keluarganya. Tapi jangan suruh mereka dulu sebelum kita buat. Itu tanggungjawab dia adalah kita dulu. Ketua keluarga bebaskan diri dia daripada syirik. Ini tak habis-habis jumpa bomo siang malam pagi petang pergi cari harta korun. Kerja tak mau pergi duk cari harta korun dia. Cari kerih mata belah tiga. Dan itulah ini tak ada kerja, tiba-tiba nak suruh bini jadi baik. Awak masjid pun tak pergi, tiba-tiba nak suruh bini pergi baca kitab. Suruh anak itu dan ini dan sebagainya. Maka bahaya. Itu pertama sekali, setelah kita elok, maka kita disuruh supaya memberi tanggungjawab tersebut kepada ahli keluarga kita. Tuan-tuan, ada orang pernah tanya, Nabi sebut dalam hadis, apabila anak kamu umur 7 tahun, maka ajak dia solat. Ajar dia solat umur 7 tahun. 5-6 tahun tak payah duk kisah, tak payah duk sebat. Awak umur 70 baru buat. Jadi tak payah duk kisah. 7 tahun ajak dan ajar. Mai umur 10 tahun, setelah kita ajak dan ajar, dia tak buat juga, baru pukul. Bukan mai tiba-tiba umur 10 tahun hang nak sebat dah, itu tak kena gaya. Dia kena bagi pendidikan selama 3 tahun. Mai umur 10 tahun, kalau dia tak mau, pukul dia. Dan asingkan tempat tidur lelaki dan anak lelaki dan anak perempuan. Ada orang tanya lagi, kita, Ustaz, saya dah berubah lah, saya tengok anak saya tak berubah, saya nak pukul dia. Tak boleh. Itu memang tak boleh. Sebab hang berubah pun umur dah pencen. Anak hang hak kecil sekali, baru umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Dan daripada umur 7 tahun, hang tak suruh pun dia semayang. Baca Quran tak suruh, pergi sekolah agama dak, apa pun dak, tiba-tiba hang nak main sebat ya, yang tu dosa atas mak bapak. Sebab tu dia kata, diri sendiri dulu dan kemudian pergi kepada ahli keluarga. Rumah tangganya dan anak pinaknya mestilah muslim. Berdasarkan dalil firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa Allah kata? Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Daripada api neraka. Pelihara diri kamu. Kita tak boleh campak diri kita dalam api neraka. Kalau kita kata kita sayang, bukan main, sayang betul badan kita ni, jogging tiap-tiap hari, tak mau bagi kena penyakit. Sayang betul badan kita ni, mandi 7 jenis sabun, kan. Semua pakailah, dengan ayak bidara pun pakai, segala macam lah. Cuma tak pakai kapuk baru ya. Tu dia pakai sungguh-sungguh dia pakai, dia jaga sungguh-sungguh. Tapi rupa-rupanya dia buat maksiat, dia jaga yang zahir, tapi dia punya amal dia tak jaga, dan akhirnya dia buat maksiat, dia tak pelihara diri dia. So kita kena usaha pelihara diri kita dan seluruh ahli keluarga kita daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha. Ya, apa dia? Maka dan bahan bakar itu adalah daripada manusia dan batu-batu. Narun waquduhan nas wal hijarah.
Dalam neraka, api neraka tu bahan bakar dia dalam tu manusia dengan batu. Batu ni sifat dia apa? Batu ni sifat dia panas dan dia simpan panas. Tu batu. Sebab tu kita guna apa, orang perempuan, bukan kita lah, orang perempuan guna duk tungku perut tu. Lah ni orang jantan bertungku lah ni, pelik tu. Tu kan dia pun tungku kan. Jadi tak apalah, dia batu tu dia tahan panas. Tapi kalau panas tu dia bertahan sangat lama. Manusia kenapa duk benda tu? Sebab dia mengabaikan. Abai apa saja Allah Ta'ala dia bagi, abai. Dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Penjaga dalam neraka, kita baca dalam hadis cerita siapa dia? Malaikat Zabaniyah. Ada 19 malaikat Zabaniyah yang dia tak pernah duk kata hek dengan Allah Ta'ala. Allah perintah saja jalan. Allah perintah saja jalan. Dan mereka ini wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6. Allah peringatkan kepada kita bahawa tolonglah pelihara diri kita, jangan biar masuk neraka. Sambut kita nasib baik PKP lah. Nasib baik lah PKP. Tak ada lah sambutan apa 31 Ogos tu merapu sangat. Kan? Kalau tak ada PKP ni kah, mereka sambut tu, Allah. Saya baru balik daripada Kedah. Sampai pukul 2.30 pagi tadi. Daripada Kedah 3 hari. Kedah dengan Pulau Pinang. Ceramah sana. Walaupun di Kedah tu dekat kawasan sana PKPD kawasan sini, PKPD kawasan sini, ada kluster baru. Orang berjalan ni tak tahu nak cakap. Orang berjalan tak tahu nak cakap. Yang naik motor berdua-dua bukan laki bini tu. Berlambak-lambak atas jalan raya. Berlambak-lambak, bukan laki bini pun. Kita tahulah laki bini kalau naik motor macam mana. Seorang duduk dekat raga, seorang duduk belakang dekat pemegang tu. Kalau hak bukan laki bini, dua-dua dekat nak masuk neraka, di belakang boleh duduk lagi 2 orang. Tu. Kan dia jadi maksiat ni lah tu dulu lagi teruk. Jadi kita anugerah Allah bagi ni kita gunalah sebaik yang mungkin, ya. Dan bukan hanya kita disuruh untuk memastikan kita tak masuk neraka, malah bini kita kena pastikan. Kalau kita sayang kat dia, pastikan dia juga tak masuk neraka. Kalau kita sayang kat anak-anak kita, pastikan dia juga tak masuk neraka. Siapa punya kerja? Mula-mula kita lah. Hak mengaku laki, hak mengaku tok, hak mengaku pak, yang ni. Lepas tu baru turun dekat nenek dengan mak. Ini kita lah, kita orang lelaki, ya. Sebab tu maka ayat ni mengingatkan kita bahawa ancaman yang besar, ya, ancaman yang besar. Ini pembukaan bagi tugasan kepada kita untuk memastikan ahli keluarga kita juga cinta pada Islam. Ni kita yang main masjid ni, esok lepas PKP, lepas dah PKP lah, PKP tak apa lagi lah sampai 31 hari bulan 12 kan. Kita harap tengah-tengah tu dia potong lah. Tengah-tengah tu lah, harap je lah, tak tahu lah. Okay. Lepas nanti masa mai ke sini, siapa sayang kat anak-anak dia, ajak anak-anak dia mai. Adik, jom ikut abah Sat. Tu, mak kan, ya, mak saya kata, adik, kakak, jom ikut mak. Pergi semayang tu. Kita pergi semayang dulu, lepas tu nak pergi pasal malam, pergi ya. Ajak. Ni kita duk main. Kita main dengan serban, dengan jubah lah apa. Anak duk tengok drama 7 hari mencintaimu. Maghrib ayah duk main cantik dah semayang sini. Tapi dia duk biar bini dia lambat, ya, anak dia lambat. Sedangkan depa ni ada ruang untuk main. Kalau tak ada ruang tak apalah. Kalau tak ada ruang tak apa. Maka kita kena ada macam tu hajat dan usaha serta kehendak untuk bawa ahli keluarga kita mengerjakan kebaikan dan kemudian menjauhkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka jahanam. Baik, muka surat sebelah dalam bab tanggungjawab sebelum berumah tangga. Asal macam tak apa kena gaya lah. Yang ni yang duk ada ni bukan kata rumah tangga, tangga pun runtuh lah.
Oh tu kan, tangga pun untuk hilang 1-2 anak tangga dah. Tapi tak apalah, ni mengaji pada kita orang tua supaya kita peringatlah anak-anak cucu kita yang nak menikah tu, supaya jangan ulang kalau ada kesilapan kita yang lampau. Baik, untuk membantu saya menjayakan usaha membina sebuah rumah tangga Muslim yang baik, Islam telah menunjukkan beberapa anasir atau unsur dan sebab-sebab yang memudahkan tanggungjawab dan pencapaian pembinaan rumah tangga saya. Maksudnya tuan-tuan bersama saya masing-masing saling bantu-membantu untuk membina keluarga yang Muslim. Bukan diri kita ketua keluarga saja, bukan mak saja, tapi seluruh keluarga kita Muslim. Yang tu penting. Ini dah mereka buat rancangan rumah sunnah. Tu kan, padahal rumah ni buat pergi macam mana pun boleh duduk sudah. Tapi dia kata itu tak. Kita tu kena Muslim. Yang pertama, macam mana nak buat? Saya mestilah memastikan perkahwinan saya adalah kerana Allah. Tu dia, nombor 1. Peristiwa hijrah. Kan? Peristiwa hijrah. Ada seorang sahabat, dia ni berkenan dengan seorang perempuan di Mekah nak berhijrah ke Madinah. Kan dia berkenan sungguh-sungguh lah. Perempuan tu bagi syarat, hang kalau betul-betul nak aku, hang pergi hijrah dengan Nabi. Tu yang Nabi sebut dalam hadis tu, innamal a'malu binniyat tu. Siapa-siapa yang buat sesuatu semua kerana niat. Siapa-siapa yang mencari Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Barang siapa yang mencari dunia yang dia suka, maka dunia dia dapat, Allah dan Rasul dia tak dapat. Barang siapa yang mencari wanita yang ingin dinikahi, bini dapat, Allah dan Rasul tak dapat. Tu ada sampai macam tu. Maka niat kita masa menikah, kenapa kita menikah? Kerana Allah perintah kita menikah. Allah perintah kita menikah. Allah bagi dah petunjuk. Nabi Adam AS ada Hawa. Dah. Yang tu Allah bagi dah petunjuk. Allah bagi dah petunjuk para Nabi dan Rasul. Mereka juga ada pasangan hidup. Dan ini memang jelaslah dalam bab nikah ni. Kalau ikut tak payah cakap banyak pun, semua nak menikah. Semua nak menikah. Tergedik-gedik. Yang nak menikah tu pun bukannya reti apa, menikah ya reti. Dia tahu menikah Sampai tu yang saya selalu ulang yang Imam Nawawi tu. Imam Nawawi mati umur 45 tahun. Imam Nawawi mati umur 45 tahun belajar mengajak, mati 45 tahun tak ada menikah. Kita menikah mati tak ada belajar. Dia mai ikut lain. Kan ya? Maka kita kena jaga niat kita menikah kenapa? Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pilih itu, pilih kerana Allah Taala, dengan arti kata lain membina rumah tangga Muslim, yakni untuk melahirkan keturunan yang saleh. Menikah kerana Allah nak buat apa nama? Nak cari keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah beriman, kita nak keturunan yang beriman. Nabi kan kata macam tu. Nabi kata Nabi dia seronok bila akhirat nanti dia nampak umat dia ramai. Ya, ramai seramai-ramainya, dia suka. Dia suka yang tu. Dan menjadi keluarga yang mampu menunaikan amanah. Satu, niat masa nak menikah. Lelaki sama, perempuan pun sama lah. Pasal apa nak menikah? Dapat orang kaya ustaz. Yang masuk Minang tu pun anak YB. Tu kan. Dah menikah kerana perintah Allah. Tujuan dia nak melahirkan keluarga Islam, ya, nak melahirkan keturunan yang saleh dan keluarga yang mampu menunaikan amanah. Apa amanah kita? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amanah paling besar dalam hidup kita. Amanah paling besar sekali. Itu hidup kita. Daripada awal sampailah kita saat mati, dua kalimah ni adalah ini amanah paling besar. Hang kata hang taat, hang ikut ke tidak? Ya? Dan memastikan pelaksanaan hidayah Allah itu secara berterusan.
pastikan dakwah tak pernah berhenti seperti mana disebut dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 34, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din, satu keturunan yang sebahagiannya daripada keturunan yang lain. Datangnya zuriat, satu keturunan yang tidak mensia-siakan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Sebab apa? Ni besok saya tanya lah ustaz, jangan lupa tengok dah pagi esok. Jangan lupa tengok. Promosi dululah. Okey. Dalam bab sedekah, dalam bab sedekah. Nabi ajak kita dah. Sedekah ni dia macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah. Tapi Nabi kata sedekah yang dipanggil sadaqatun jariyah ataupun dipanggil waqaf. Sedekah yang tak pernah berhenti pahala dia daripada hidup sampai kita mati. Sampailah bertemu Allah Ta'ala, tak pernah berhenti. 3 ya. 3 yang asas lah. Ya. Anak yang soleh tu sadaqatun jariyah, anak yang soleh. Kemudian doa anak yang soleh tu kan ya. Yang tu saja. Apabila tak ada yang ni mai daripada mana? Keluarga lah. Daripada pembinaan keluarga yang cintakan agama, maka insya-Allah dia akan jadi zuriat keturunan yang sedemikian rupa. Itu yang syok tu kita tengok. Tapi sayang 1000 kali sayang, kita tak berapa jaga ahli keluarga kita. Kita kurang. Ada orang kata, ustaz, macam mana nak jaga keluarga? Memang kita tak cukup kuat. Bohonglah siapa kata dia berjaya. Ustaz, anak saya 8 orang semua hafal Quran. Cuba tengok anak orang lain, anak hafal Quran, masuk neraka. Pasal apa? Sebab dia riak. Pun sama juga, takut dia mai jadi ujian kepada kita. Kita kan nak cakap tak berani anak kita. SRP tak lulus, PMR tak lulus, PT3 out, SPM terjun habis semua tu. Diam begitu. Rupa-rupanya anak Allah Ta'ala bagi bodoh sikit. Pasal apa? Sebab Allah panjangkan umur kita. Dia tak pergilah ke Kuala Lumpur. Dia duduk dengan kita, jaga kita sampai mati. Tu kebaikan. Kalau semua masuk universiti belakang, tak dan mereka nak tengok kita. Tak dan mereka jadi doktor, mereka tak dan. Ya, tapi Allah tinggal seorang dalam rumah tu. Bodoh, nampak macam bodoh lah, tapi tak bodoh sebenarnya. Tak bodoh. Ni kejadian benar yang pernah berlaku kepada anak murid saya. Maka sebab tu kita kena mengaji bagi elok-elok. Kita usaha untuk menzahirkan keturunan yang mana keturunan yang lekat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu nombor 1 nah. Macam mana nak membina keluarga bahagia? Niat masa nak menikah tu. Bukan pasal niat nak buat kenduri besar, lah PKP 250 orang ya. Kan ya. Jadi tak payah duk niat buat kenduri nak tunjuk kat orang, buat pelami nak riak-riak baju pengantin begitu begini. Baju pengantin tu kena 10 orang budak pegang panjang. Haram tuan-tuan. Itu nama dia ghulu, melampaui batas. Tapi heran, pak tu AJK masjid. Pak tu AJK masjid. Tu yang tak syuk. Kan? Pasal apa? Dia jadi AJK masjid lah. Ilmu dia tak belajar. Jadi tak tahu. Kan? Maka sebab tu kita kena usaha. Matlamat pertama nak membina. Tapi kita dah terlepas dah lah. Tapi mungkin ada chance lagi sebab bini nombor 2. Mungkin lah. Tapi kalau ikut asasnya kita dah terlepas. Sebab terlepas apa? Terlepas niat. Lah ni macam mana? Istighfar balik. Ya Allah, tolong ampunkan aku. Ya Allah, aku ni salah matlamat. Tak fikir tahu menikah aja. Bawa bini berjalan, pi pesta Pulau Pinang, Sungai Nibung, pi tu, pi sana, pi. Itu saja yang aku tahu. Tak ajak pun bini. Kan ya? Maka minta ampun, bina niat yang baru. Ya, bina niat yang baru nak melahirkan keluarga. Ada niat. Niat paling penting nak melahirkan keluarga yang saleh. Yang kedua, saya mestilah menjadikan tujuan perkahwinan saya adalah untuk menjaga pandangan saya. Ni dari kerana mata tu, mata kita, pandangan. Lah dulu saya duduk mengaji pondok, tok guru kata hampa jangan jadi dengan perangai orang tua. Orang tua ni perangai tak elok. Hanya dia pun tua ke.
Tapi dia perangai elok lah, kan? Orang tua-tua ni perangai tak elok pasal apa? Tengok bini orang meleleh yak liok. Tengok bini sendiri meleleh yak mata. Tu kan. Berlemuh bini dia. Bini orang nampak elok. Dia tak tahu bini orang masa duduk di rumah pun berlemuh juga. Kita pergi pejabat dia. Pergi pejabat lah. Bukan main orang perempuan ni. Dia palsu. Dia bedak ya 7 lapis. Bedak ya 7 lapis. Tak tahulah bedak apa dia pakai. Kita tengoklah bini orang tu dia punya lawa. Masa bini orang tu balik dekat rumah, laki dia pun meleleh yak mata kak. Kau balik rumah. Saya selalu peringat orang perempuan sebab saya pencinta wanita. Betul. Betul, saya selalu peringat orang perempuan. Jagalah penampilan supaya jangan melampau terhadap orang lain, tapi dengan laki pun melampau juga. Baju kelawang saja. Koyak sampai pinggang. Semua lah teruk lah. Tak jahit baju tu. Kan ya? Kita pun dia kata dia ni bini aku ke bibi. Tu sampai macam tu. Tapi elok nak pergi kenduri kahwin kumpulan marhaban bukan main. Wangi ni tak tahu 1 kilometer. Ya, jaga tujuan perkahwinan kita pasal apa? Nak jaga mata pandang yang sah. Macam mana nak pandang yang sah tapi kalau bini kita berlemuh? Kan ya? Jadi pandang yang sah itu jaga pandangan mata. Memelihara kemaluan, hak ni perkara besar lah. Jauh daripada la taqrabuz zina, jauh daripada zina. La ni kita tak boleh nak cakap. Orang perempuan tolonglah jaga. Tolong jaga apa? Perhiasan dan pakaian. Elok dah pakai jubah, tapi jubah orang Arab, jubah dia abaya, hak warna hitam yang besar tu. Jadi tak ada bentuk apalah. Kita pakai jubah juga. Jubah fit klip dekat pinggang tu. Seketui, 2 ketui, 3 ketui, 4 ketui. Ya betul. Tok Imam gugur serban. Sungguh. Orang perempuan jaga. Kalau nak ikut kita baju kurung perempuan elok baju kurung Melayu ni cukup cantik lah. Dia dengan labuh baju dia tu sampai ke lutut, dia tutup kain dengan cukup cantik, memang cantik. Tapi kita ubah sana, kita ubah sini, penampilan yang melampaui batas, akhirnya dia mencederakan pandangan mata orang lelaki. Orang lelaki berdosa. Itulah ada seorang ustaz Indonesia tu, dia kata keluar daripada masjid lah. Keluar daripada masjid, dia kata terus hilang habis amalan. Tengok berdosa, tak tengok barang baik, dia kata gitu. Doa sungguh nak bagi tahu sungguh tak. Sama tuan-tuan, tambah lah ni tak apa, bini-bini semua dah berubah. Anak perempuan kita langsung tak tengok seluar dia beli tu melekat macam tiang elektrik tu. Pok buh ketayak putih atas ni. Eloklah pok tu khairat kematian punya orang. Anak tu dengan t-shirt pakai melekat dan sebagainya. Kita tak ada kat mana hak seorang ayah. Cuba peringatkan anak kita, adik, kakak, hampa tak sayang kat mak dengan ayah ke? Kalau hampa sayang sungguh-sungguh, hampa buat elok-elok. Ikut cakap tu, pakai baju bagi elok. Kita tengok mereka pakai seluar, pakai baju pun macam mana mereka bernafas pun tak tahu. Ketat sangat. Dan punca dia kita. Punca dia adalah kita sebab kita tak didik daripada awal. Bini pergi beli baju, dia pergi dengan grup dia. Kita tak ikut. Kita memang tak mau ikut pun. Kalau ikut je lah. Jalan 6 tingkat, tak jumpa lagi baju dia. Habis masa macam tu ya. Tapi hak ni orang lelaki kena ambil peduli. Baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu haqqun 'ala Allah 'aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatibu alladhi yuridul adab wal nakihu alladhi yuridul afaf. Ada 3 golongan yang Allah berhak menolong mereka, iaitu yang pertama orang yang berjihad pada jalan Allah. Allah berhak tolong mereka. Keluar pergi ni nak menentang tentera kufar, maka mereka berhak ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, hamba yang mukatib, hamba yang berjanji untuk menebus diri, yakni menunaikan bayaran. Maksudnya apa? Dia jadi hamba sebabkan dia hutang dengan tuan dia tak bayar, maka dia jadi hamba dulu. Tapi dia tu niat nak bayar hutang dia tu.
niat dia bayar, duk tengah usaha, maka dia akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berkahwin, wa nakihul ladzi yuridul afafa, orang yang berkahwin kerana ingin memelihara diri dia. Orang kahwin, aku kahwin ni kenapa? Sebab nak jaga diri aku supaya tak terjebak dengan benda-benda haram, benda-benda maksiat, benda-benda dosa. Sahabat-sahabat, bila kita baca lah hadis, sahabat-sahabat bawa banyak cerita. Apabila kita duduk luar, nampak nak tengok perempuan saja, kona kereta kita, balik pergi tengok bini kita. Itu suruhan dia segera. Sebab tu sebahagian daripada ulama kontemporari kata, kita ni kena sentiasa berada bersama dengan pasangan kita. Pi mana pun kalau boleh bersama dengan pasangan. Bersama. Maka dia akan jaga bahagian aurat, bahagian nafsu, bahagian apa semua dia boleh jaga. InsyaAllah, yang tu penting. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya yang kedua ni, selepas pertama niat kena betul, yang kedua ni kita punya tujuan sebab kita tak mau kita terdedah kepada perkara maksiat. Sebab tu kita menikah. Sebab tu menikah ni ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala makruh, ada kala haram. Ya, betul. Yang menikah ni wajib tak? Wajib bila duit ada, lepas tu duduk tak tentu hala. Tergedik-gedik nak ke orang. Lepas tu masa tu kena menikah. Kan? Lepas tu esok pula jatuh sunat pula. Sunat apa? Sunat duit ada dah. Kemampuan pun ada, nak jadi laki pun ada. Tapi dia kalau dia tak ada apa-apa, dia relax. Pasal nafsu ni dia okey, dia rajin puasa sunat. Ada juga yang makruh. Bila makruh? Makruh bila dia nak menikah, lepas tu minta duit perempuan. Tu kan, minta duit perempuan. Bila pasal apa minta duit perempuan? Dah perempuan tu pun kata, tak apa, kita berjanji sehidup semati. Mohong. Sehidup mungkin, semati hang matilah dulu. Mohong lah. Jangan. Sebab saya kata orang perempuan ini banyak kejadian. Bila orang lelaki bawa keluar duit pada orang perempuan, itu kewajiban. Tapi bila orang perempuan keluar duit kepada lelaki, itu tatawuk, itu sukarela. Yang sukarela saja-saja ni, dia tak boleh tahan lama. Apa menikah dengan abang 11 tahun, abang duk kerja, tidur makan duit saya ni apa cerita? Dia main dah, meluat dah. Lepas tu mula dia kata bewak hidup. Kan? Mula dia kata gitu. Okay? Jadi cerita dia adalah dia akan jadi makruh. Bila yang dia itu haram? Bila menikah dengan niat salah guna pernikahan. Nikah pasal apa? Nak transfer duit bini masuk dalam akaun kita. Nikah pasal apa? Sebab nak guna bini untuk buat apa ni perniagaan itu dan sebagainya. Oh, ini banyak kaut ya. Maka sebab tu perkara kedua, tujuan perkahwinan kita adalah pelihara kita daripada melakukan kemaksiatan. Dan sabda Nabi lagi, man tazawwaja faqad istakmal nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisf al-baqi. Ya, sesiapa yang berkahwin, sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, dan maka bertakwalah, kerana pada hal yang separuh lagi tu agama dia tu yang letak pada takwa dia. Cuma hadis ni ada ni sikit lah ya, ada perbincangan sikit. Cuma kita ambil tu kebaikan daripada hadis tu lah. Apa kebaikan dia? Orang yang menikah, nombor satu dalam bab hawa nafsu dia jagalah. Selesai dah. Nabi sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, orang kaya ada duit, mereka boleh sedekah dapat pahala. Orang kaya ada rumah, mereka bagi orang duduk dapat pahala. Orang kaya bagi buat masjid, semua dapat pahala. Kami orang miskin nak buat pahala macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi, pada kamu jalan pahala pun besar. Bila kamu menyebut subhanallah, itu sedekah. Bila kamu menyebut alhamdulillah, itu sedekah. Bila kamu menyebut la ilaha illallah, itu sedekah. Dan bila kamu menyebut Allahu Akbar, itu sedekah. Kan? Maksudnya boleh buat belakang. Dan yang last sekali itu nak sebut tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah mendatangi isteri kami itu pahala sedekah? Mendatangi isteri kami. Maka Nabi kata, kalau hang pi buat jahat, hang dapat dosa tak? Dosa. Jadi kalau hang pi buat betul, dapat pahala? Dapat pahala. Dah habis cerita. Tu yang syok ada bini tu. Tengok bini dapat pahala.
pegang bini dapat pahala, peluk bini dapat pahala, bagi makan bini kuat minta darah. Bagi makan bini dapat pahala, bela bini dapat pahala. Sungguh pahala kita besar ni nak ya. Depa bukan kerja, ada hak tak kerja langsung. Bukan kerja bank biar tak ada. Dia main-main menikah dengan kita tu, duduk di rumah. Dan rezeki sampai. Rezeki siapa? Rezeki dia lah. Tapi Allah hantar melalui suami. Kalau tak menikah kat dia, kita tak dapat pun macam tu. Tapi nak bagi tahu, kita kena rasa seronok bila kita bagi kebaikan tersebut pada ahli keluarga kita. Baik, yang ketiga, macam mana nak bina kita hidup Muslim dalam keluarga ini? Saya mestilah memilih bakal isteri yang baik. Terlepaslah kita. Bakal isteri yang baik, isteri pertama, kedua, ketiga tak tahu lagi lah. Kalau siapa yang ada angan-angan, ambil hak nombor 3. Kan? Siapa ada angan, sebab geng pencin sekarang ni duit banyak. Kan, geng pencin dapat gratuity, geng pencin ada KWSP, dapat BSH lagi apa kan ya. Segala macam. Masa tu kalau dia nak menikah lagi tak ada masalah. Agama kata tak ada masalah. Tapi syarat dia adalah kena pilih isteri yang baik untuk jadi teman perjuangan, seperti mana Rasulullah pesan, takhayyaru linutafikum fa innal arqa nazza'un wa fi riwayatin dassasun wa fi riwayatin fankihul akiffa alwankihul ilaihim. Pilihlah untuk keturunanmu wanita yang baik, kerana sesungguhnya keturunan itu menjadi pertikaian. Dalam satu riwayat lain, keturunan itu menjadi desas-desus. Dalam satu riwayat lain disebut, hendaklah engkau berkahwin dengan orang yang sekufu dan kahwinlah anak-anakmu dengan sekufu. Maksudnya orang yang sealiran dengan kebaikan. Hadis ni memang tak ada dalam hadis sahih. Tak ada lah. Tapi nak bagi tahu apa? Maksud dia di sini, dia kata apa? Pilihlah keturunan wanita yang baik. Maksud keturunan ni bukan kata bangsa, bukan. Daripada orang yang melakukan kebaikan, pilih orang yang baik untuk jadi pasangan hidup kita. Bukan kata depa ni kena keturunan macam ni, keturunan tu. Tak, bukan yang tu. Bukan yang tu. Tapi yang dikatakan keturunan ni adalah bila nampak saja depa punya keturunan tu orang adik-beradik semua yang bagus, kita harap dia jadi bagus. Maka kita pilih. Maksudnya memilih pasangan yang baik. Ustaz, buat apa saya pilih baik Ustaz? Saya pun jahat. Ada orang kata, Ustaz, saya sebenarnya tak layak lah untuk dia. Pasal apa tak layak? Sebab saya pun jahat. Eloklah. Bila hang jahat, hang cari orang baik untuk jaga hang. Tapi kalau hang jahat, hang cari pula jahat, sarip dulu geng. Kan? Itu rugilah. So kita cari pasangan hidup yang boleh, macam mana Nabi kata, cari kawan yang boleh buat kita ingat kepada Allah, boleh buat ingat kepada kebaikan. Yang keempat tu, yang ketiga, pilihlah. Baik, dalam hadis lain cerita bab pilih. Macam mana bab pilih? Orang lelaki, Nabi pesan ada 4, keturunan, kecantikan, harta dan agama. Maka pilihlah agama akan jaga semua sekali. So bila orang lelaki nak cari bini yang beragama, yang faham agama, maka insya-Allah agama dia tu akan tenteramkan diri dia. Kalau tiba-tiba dia nak membeli belah melampau pun dia pegang agama. Kalau tiba-tiba dia nak lawan lelaki pun dia pegang agama, dia tak jadi buat. Orang perempuan pula, bila macam mana nak pilih pasangan? Ada hadis Bukhari, Nabi kata, apabila datang kepadamu wahai perempuan peminangan, yang peminangan itu datang daripada orang yang ada agama dan baik akhlaknya, maka terimalah. 2. Agama ada tak? Ada, agama Islam. Baiklah. Akhlak dia elok tak? Akhlak elok akhlak dia. Tak payahlah dia balik daripada Mesir, Jordan. Tak payah. Akhlak dia baik, cukuplah. Tu agama suruh macam tu. Tapi kita lah tak pergi cari bini tepi highway lah. Dia buat yang tu tepi bus stop. Kan ya. Lepas tu kita suka tanya, ni hang nak main menikah dengan anak aku ni, hang kerja apa? Gaji semua orang dapat, tapi rezeki bukan semua orang dapat. Apa maksud?
Untuk yang maha pemurah Ar-Rahman Allah Ta'ala, semua orang dapat. Tapi Ar-Rahimnya Allah Ta'ala, rezeki yang diberkati, dia tak banyak pun gaji dia, tapi gaji dia tu adalah rezeki kepada dia. Maka dia kongsi dengan mak pak dia, mak pak mentua dia, dia jaga bini dia dan sebagainya, semua jadi elok. Itu antara gaji dengan rezeki adalah dua perkara yang sangat berbeza. Ada orang gaji 17,000 sebulan, tapi dia tak boleh buat apa, nak bagi mak pak pun susah. Ada orang meniaga nasi lemak, tiap-tiap hari meniaga nasi lemak bungkusnya. Nasi lemak hak RM1, RM2 tu saja. Tapi rezeki dia tu, Allah 3 kali dah pergi umrah. Tolong laki ni overhaul kereta. Laki tak ada duit. Overhaul kereta. Laki dia macam kereta. Kereta sakit perut, laki sakit kepala. Kan? Jadi dia tu boleh guna harta dia tu. Itu keberkatan. Kalau tak ada keberkatan, dia akan jadi sia-sia. Yang keempat, saya mestilah memilih wanita yang baik akhlak dan pegangan agamanya, sekalipun ia mungkin tidak punya harta kekayaan dan kecantikan, kerana Nabi bersabda. Okey, kita tak apa, kita tengok yang atas dulu. Saya mestilah memilih wanita yang baik dengan pegangan agama serta akhlak dia. Dua benda. Akhlak bagi elok. Akhlak bagi elok, insya-Allah. Ya, lah ni tuan-tuan, kadang kita malulah. Malu. Kita tengok budak-budak kita ni TikTok yang dalam tu kan, dalam handphone tu TikTok. Orang jantan tak berapa buat, orang perempuan. Daripada muda sampai ke tua. Lah geng marhaban pun buat TikTok. Yang buat TikTok pun asma, kencing manis, darah tinggi belakang lah. Geng-geng muda ni buat TikTok ni pakailah ni belah tengah ni bagi nampak belah ni sebelah, belah ni sebelah bagi nampak. Kita kan balik surau nampak lagi tengok macam tu. Tu. Jadi tak elok sungguh lah. Dia tak elok sungguh. Hari ni kita kena jagalah, sangat-sangat kena jaga. Baik. Apa sabda Nabi SAW? La tazawwajun nisa'i li husnihinna fa'asa husnuhunna an yurdihinna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tughihinna walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din wa li ummatu kharma'u kharqa'a dhati dini afdal. Janganlah kamu mengahwini wanita kerana kecantikannya, kerana boleh jadi kecantikan itu akan membinasakannya. Nikah dengan bini cantik, orang lain duk mengorak wait. Kita nak jaga dia pun susah. Nikah dengan bini cantik, dia boleh kata kat kita, abang tak suka dengan saya, lepaskan saya. Ramai orang berkenan dengan saya. Muka saya ni macam era Fazira. Tu. Contohlah, cantik. Ya? Janganlah kamu mengahwini mereka kerana kekayaannya, kerana kekayaan itu mungkin merosakkan mereka. Abang menikah dengan saya hari tu, duit mas kahwin pun abang pinjam kat saya. Motor buruk yang abang pakai dulu tu pun abang suruh saya repair. Tu. Jaga-jaga. Ini bahaya. Dan tetapi kahwinlah atas dasar pegangan agamanya. Pergi tengok, dia pun tak ada apa sangatlah, biasa-biasa saja. Takat masak cokodok, tepung talam, tak ada pun talam lah PKP. Tu kan. Macam-macam lah, buat cok tempe, orang Penang kata buat peknga. Dan kan, apa-apa sajalah, dia takat-takat tu saja, dia tak pandai mana pun, tapi agama dia bagus. Agama dia bagus. Bila kita boleh tahu pasangan hidup kita ni, pasangan hidup kita yang akrab dengan adik-beradik dia, bang, awak tengok tak, adik tu anak abang kita tu, kesian dia, sakit, abang tak teringin ke nak bagi apa sumbangan ke? Tu dia. Bini kita tahu bini kita kalau perangai tak elok, bang, adik-beradik abang tak ada kerja lain, asyik minta duit aja. Tu. Kita tahu. Bukan tak tahu, kita tahu. Jadi cerita kita adalah bagaimana kita memilih dulu, bagaimana kita mentadbir dia, ya. Dan hamba perempuan yang rabik dan bodoh tetapi baik agamanya adalah lebih utama. Allahu Rabbi. Ada bini ni lawa lah, macam Priti Zinta dan Aishwarya Rai. Tu, lawa ni tak kira. Ada bibik ni tak apa lawa.
Jawa campur Banjar, campur Rawa, campur tu campur ni, campur ni, dah ada gelap sebelah, putih sebelah, belang sebelah dan sebagainya. Bibik kita. Maka Nabi kata bibik tu lebih baik daripada bini kita. Nah, kita cerita ini hakikat yang berlaku dalam hidup kita dan kita kena hadapi dan kita kena belajar. Ini ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita masa nak pilih menikah. Menikahlah dengan wanita yang akhlak dan pegangan agamanya. Sebab apa? Sebab bila dah menikah dah, nak ajak susah. Susah lah. So pilihlah. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Ya, sebab lah ni kalau kita nak mengajak susah. Melainkan orang perempuan tu dia memang jenis pergi mengaji. Laki tak pi, dia pi. Memang ada hak jenis macam tu. Baik. Yang kelima, saya mestilah berhati-hati supaya tidak menyalahi perintah Allah dalam urusan ini kerana takut kemurkaan dan siksaan Allah, kerana mengingati amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amaran Nabi? Kita baca terjemahan dia tu, cuba tengok. Sesiapa yang mengahwini wanita kerana memandang pada kemuliaan, yakni kedudukannya, Allah tidak akan menambah apa-apa kepadanya melainkan dengan kehinaan. Hang nak menikah dengan sebab dia tu anak YB, kedudukan dia tu, dia pula keturunan apa gitu gini dan sebagainya, maka takkan dapat kebaikan melainkan kehinaan. Sesiapa yang berkahwin kerana hartanya, Allah tidak akan menambah baginya kecuali kefakiran. Kalaulah dia menikah dengan orang perempuan tu sebab harta orang perempuan tu, tok nenek dia pun bawa turun tu satu kampung punya, ya, kawasan sawah itu gini, kita duk harap dia ke, maka kita akan jadi fakir. Maksud fakir di sini bukan kita miskin dari sudut harta, ya, tapi rupa-rupanya kita miskin dari sudut menghayati harta tersebut dengan penuh rahmat. Kita rugi, kita tak dapat bersyukur. Allah kata kita seperti fakir, macam ada harta tapi seperti tak ada harta. Dia tak boleh guna harta tu untuk kongsi dengan orang susah. Ini nama dia fakir juga. Bukan maksud fakir tu tak ada duit saja, ya. Sesiapa yang berkahwin kerana keturunannya, Allah tidak akan menambah kecuali kerendahannya. Kerendahan. Siapa kata nak menikah dengan keturunan, hak hidung mancung, pipi tersorong-sorong, ya, kulit putih, rambut ikal mayang dan sebagainya, maka Allah takkan tambah bagi dia kecuali kerendahan. Hang nak kan? Balik boleh. Semua manusia angkat darjat hang di dunia. Di sisi Allah Ta'ala, Allah tak pandang. Di sisi Allah Ta'ala, dia hina. Dan apa lagi? Dan tetapi siapa yang mengahwini wanita kerana menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya daripada perkara haram, atau kerana menghubungkan silaturahim, Allah akan memberkatinya dan isterinya. Ya. Jadi walaupun dalam ni kita tak jumpa riwayat hadis, kita tak jumpa riwayat hadis, tapi kita mengambil apa yang diterjemahkan pada kita pada waktu ini, bagi tahu bahawa banyak benda yang kita kena belajar. Kita tak payah risau sangatlah tentang bakal menantu kita yang nak mai tu dia gaji berapa. Sebab rezeki dia bila ada atas muka bumi Allah, Allah tak akan putuskan. Nabi sebut dalam hadis sahih bahawa seseorang hamba Allah tidak akan mati melainkan rezeki ni dah habis. Tu masa tu dia mati. Lah ni kita hidup pasal apa? Sebab rezeki kita ada. Cuma dia mai kok mana kita tak tahu. Dia mai kok mana tak tahu. Saya alhamdulillah rezeki saya bertambah-tambah. Bila semenjak saya buka sekolah tahfiz. Rezeki siapa tu? Bukan rezeki saya, tapi rezeki depa main melalui saya. Seronoklah tuan-tuan, dapat boleh kita bagi makan kat depa, boleh pi tengok depa demam kita pi jaga. Oh, cukup seronok. Boleh pi beli selipar, color semua sama, boleh pi apa semua sampai kita tanya seluar dalam ada ke tidak? Koyak ke tidak seluar dalam, macam cerita Piramli tu. Ada ke koyak ke tak koyak ke? So kita usaha. Oh, macam-macam. Dapat beli shampoo bagi depa pakai, rasa lah seronoknya. Sangat kita rasa kita kaya dari sudut tu. Kan, ya, kita takut kita jadi fakir, ya, yang macam disebut tadi. Maka di sini ini yang kelima, supaya kita bila dapat bini jangan salah guna. Maksudnya gitu, bila dapat bini jangan salah
menggunakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila ada keluarga, jangan abaikan mereka dan jangan bawa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini benda penting lah, ini benda penting. Sekarang waktu PKP ke masih boleh terus? Ha? Boleh, sampai jauh boleh sikit. Sikit lagi boleh ya? Kalau tadi itu hadis riwayat Tabrani. Di sini dia tak, hadis memang tak, dia banyak sangat dia punya penceritaan dia tu. Saya dah tengok dalam takhrij hadis tu dia letakkan di bawah dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Jadi sebab tu saya tak ambil yang itu, tapi dia letak juga Tabrani kan. Okey, at least ada perawi di situlah. Ya. Jadi okey. Kitab asal yang mula-mula sekali. Printing yang pertama. Okey. Jadi cerita kita adalah kita nak tambah kebaikan kita dengan melakukan pemahaman kita dari sudut agama dengan cara memilih yang betul. So kesimpulan kita, sebab dia 5 saja ni. 5 saja. Kesimpulan kita untuk bawa rumah tangga kita nak jadi baik, nak jadi Muslim, maka kita kena niat menikah tu bagi betul. Menikah tu kena niat dia lillahi ta'ala. Yang kedua, kita punya matlamat menikah tu kerana Allah Ta'ala nak jauh daripada perkara maksiat. Ada bini, tengok bini. Meluat, tengok juga meluat pun. Dia setan memang buat macam tu. Setan ni dia bagi kelabu mata. Bini kita tu dia cukup lawa dah. Tengok orang lain lagi lawa, pelik. Orang lain kata hang ni rupa tak tahu ke mana, tapi bini lah lawa bukan main. Macam tu kan. Tapi kita tak nampak. Pasal apa? Setan. Dia pusing. Setan pusing. Yang ketiga yang dikatakan tadi apa? Pilihlah bini, yakni yang kita nak kongsi tu dengan jadi teman perjuangan ini. Pilih bakal isteri yang baik, yakni orang yang mengajak kita kebaikan ataupun memperingatkan kita tentang kebaikan. Yang keempat, pilihlah isteri yang ada akhlak dan ada agama. Akhlak baik, cakap diam, slow je. Bini kita tak payah pakai mikrofon, satu blok dengar suara dia. Kan ya. Baik, masuk yang kelima, maka kita takut, kena jaga-jaga. Kita takut kita menikah dan kita menyalahi perintah Allah dalam jaga depa. Menyalahi perintah Allah dalam jaga depa. Dah lah niat tak apa betul, mai jaga depa pula tu, jaga biar bagi depa masuk neraka. Kan ya. Kemudian suruh benda yang bukan-bukan. Ini sebab tu isteri dia ada hak. Dia sampai satu ketika bila suami menyuruh kepada sesuatu kekufuran, perkara yang syirik atau maksiat dan dosa, maka dia tak boleh taat ketika itu. Tapi dalam hal lain dia taat. Ada seorang perempuan dia kata, "Ustaz, perlukah saya bertindak untuk memohon cerai? Sebab suami saya ni sampai menikah ni umur 50 lebih ni tak mau sembahyang. Tak ada kerja lain, duduk pergi main dam ya. Tak mau sembahyang langsung lah kira. Bini kita, adakah perlu saya minta cerai?" Saya kata, sekejap saya nak tanya boleh tak? Kak sembahyang bila? Kak dalam 3 minggu lepas lah. Kak tu baru masuk grup mengaji. Dia baru masuk grup. Baguslah hidayah dia sampai. Dia baru masuk grup mengaji. Lepas tu dia pun, okey, Alhamdulillah. Tapi bila dia berubah, dia nak paksa orang lain berubah macam dia, tak boleh. Memang tak boleh. Saya kata, Kak berubah, belum lagi istiqamah. Baru 3 minggu, bukan 3 tahun. Akak dah nampak keburukan dah. Itu salah. Bila kita nak jadi baik, tiba-tiba kita nampak buruk orang. Patut bila kita berubah jadi baik, kita pandang orang dengan penuh kasih sayang. Orang yang pandang dengan penuh kasih sayang, dia angkat tangan, "Ya Allah, tolonglah peringatkan laki aku." Kan ya? Guna bahasa biasa, tak apa. Dia tak payah cakap Arab sebab awak Jawa. Kan ya? Allah Ta'ala ni dia Maha memahami. Itu yang kita nak mengaji malam ni. Tolong peringat diri kita supaya tanggungjawab kita adalah membangunkan keluarga yang Muslim. Bukan hanya kita Muslim, tapi keluarga juga
Muslim. Ya, wallahu a'lam. Satu dua soalan silakan sebelum kita tutup. Okey, habis dah dalam bab apa nama ni, nak cari pasangan hidup. Lepas tu nanti kita akan bincang tentang macam mana kita nak jaga keluarga kita. Walaupun terlambat sikit lah, kita belajar mungkin terlambat, bukan sikit lah, terlambat banyak lah. Ya, kira terlambat banyak lah. Dapat cucu dah baru mengaji cari pasangan. Tu kan. Tak ada soalan lah. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Jutaan terima kasih. Saya dalam perjalanan tadi teringat sahabat hantar WhatsApp daripada masjid Tuan Abdullah di Kubang Semang, di Sungai Semambu, Kubang Semang, Bukit Tajam. Salah satu masjid yang saya memang mengajak secara bulanan macam masjid tuan, dan salah satu masjid yang macam sini juga, yang setiap kali saya pergi ceramah, depa buat kutipan semua hari tu, maka depa bagi dekat tahfiz saya. Alhamdulillah, dah banyak tahun dah macam sini lah. So saya sangat-sangat bersyukur dan jazakumullahu khairan kathiran kepada seluruh AJK Masjid dan juga tuan-tuan yang tidak pernah berhenti untuk memberi bantuan kepada kami. Dan anak-anak kami, tuan-tuan, mereka mengaji Quran, mereka baca kitab, mereka makan, mereka puasa sunat 9 Tasu'a dengan 10 Asyura, mereka buka puasa, semua dengan duit yang mana kita buat kutipan. Moga-moga Allah kurnia kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.